Bismillah. Percubaan suara 1, 2, 3. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan boleh bagi komen sedikit bagaimana suara saya sampai atau tidak pada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sebentar lagi kita mula. InsyaAllah kita akan mula. Hari ini kita akan mulakan kuliah kita dengan membaca kitab baru setelah kita selesai membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Umar bin Muslim Al-Husaini hafizahullah. Hari ini kita akan berpindah kepada kitab yang baru dari segi pengajian kita dalam jadual kita, tapi adalah kitab yang utama dalam kitab-kitab agama, iaitu Sahih Bukhari. InsyaAllah kita akan mensyarahkan kitab Tauhid Sahih Bukhari. Okay, tuan-tuan, boleh bagi komen suara sampai atau tidak. InsyaAllah sebentar lagi admin akan letakkan tajuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rohani, dengar atau tidak suara? Alhamdulillah, audio dan video jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Uncle Makno. Barakallahu fikum. Okey, insyaAllah jadi kita mulakan kuliah kita pada malam ini, insyaAllah. Dan saya harapkan tuan-tuan boleh sediakan, kalau di rumah ada kitab Sahih Bukhari, sama ada yang berbahasa Arab, teks asal ataupun dengan terjemahan, tuan-tuan boleh sediakan. Kalau sebaik-baiknya kuliah kita, kelas kita, saya rasa kitab ini, kitab Sahih Bukhari, ada di setiap rumah. Jadi kita insyaAllah saya akan membaca daripada nuskhah daripada Darussalam, iaitu kitab bahasa Arab. Kitab dalam teks bahasa Arab. Sekiranya tuan-tuan ada teks bahasa Melayu dan terjemahan, tuan-tuan perlukan ada terjemahan yang berbeza dan sebagainya, tuan-tuan boleh bagi komen di bahagian komen, insyaAllah. Soalan tuan-tuan ataupun pandangan tuan-tuan atau apa sahaja tuan-tuan ingatkan, saya akan baca insyaAllah. Okey, kita mulakan insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan boleh tolong share, ajak kawan-kawan kita masuk. Saya pun sebenarnya saya terlupa nak share, dan ramai yang belum tahu. Hari ini kita akan memulakan kitab baru, iaitu membaca kitab Tauhid daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi dalam kita baca Sahih Bukhari, tapi fokus kita kepada kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam Isnin ataupun malam Selasa, hari Isnin malam Selasa ini, Allah memberikan kesempatan untuk kita meneruskan majlis ilmu, dan kuliah kita pada malam ini atau majlis ilmu kita pada malam ini mensyarahkan kita adalah syarah kitab Tauhid daripada Sahih Bukhari.
Dan siapa yang ada bersama, tiap-tiap tuan-tuan yang ada bersama saya galakkan tuan-tuan boleh pergi ke library tuan-tuan, bawa kitab Sahih Bukhari dalam, dan buka pada muka surat dan bab terakhir sekali. Kitab terakhir sekali, Kitab Tauhid. Jadi saya sangat galakkan untuk pengajian hadis ni ada kitab. Pengajian hadis ni ada kitab, insya-Allah. Kitab-kitab yang kita belajar daripada kuliah kita merupakan salah satu daripada cara untuk kita mendalami ilmu agama, dan juga supaya kitab yang kita miliki itu ada berkatnya. Kadang-kadang kita tak buka kitab-kitab yang ada di rak-rak buku, dan kadang-kadang ianya menyedihkan apabila ada di kalangan umat Islam yang tak ada kitab Sahih Bukhari dalam rumah. Ini sangat sedih. Jadi kalau siapa yang tak ada kitab Sahih Bukhari dalam rumah, tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran sama di Shopee sebagainya, dan saya galakkan tuan-tuan dapatkan daripada saudara kita, saudara Abu Talha. Dan ini sangat-sangat penting. Kita kadang-kadang kita rasa pelik kenapa anak kita tak suka baca buku-buku ilmiah. Kadang-kadang puncanya daripada kita sendiri. Kita tidak menyediakan buku-buku ilmiah dalam rumah kita. Jadi apa yang dibaca oleh anak-anak kita tatkala mereka mula pandai membaca, mereka lebih kepada menonton TV, mereka tengok majalah-majalah, surat khabar dan sebagainya. Jadi minat mereka pergi ke arah sana. Jadi sebaik-baiknya kitab-kitab utama, kitab-kitab induk dimiliki oleh seluruh umat Islam, kerana pada zaman sekarang ni memiliki kitab bukan suatu perkara yang susah dan perkara yang mampu dimiliki, harganya mampu dimiliki, dan jadikan tiap-tiap rumah itu ada library walaupun kecil. Paling kurang ada kitab-kitab asas, dan kitab Sahih Bukhari adalah asas. Antara kitab yang asas selain daripada mushaf, selain daripada Al-Quran. Dan sangat menyedihkan lagi, difahamkan ada rumah yang tidak ada Al-Quranul Karim. Bukan kerana tidak mampu. Kalau tidak mampu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tapi ada orang yang dalam Quran rumahnya tidak ada Al-Quran. Ini si pengalaman ada. Kita pernah jumpalah ke rumah-rumah, kata memang tak ada Al-Quran. Tak ada mushaf dalam rumah. Sedangkan rumah itu dipenuhi dengan perkakas-perkakas yang berharga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sempat nak tengok kat mana kitab, tuan-tuan boleh cari di laman web, di mana-mana laman web yang terdapat laman web yang menyediakan kitab Sahih Bukhari untuk di-download atau untuk dibaca. Okey, insya-Allah hari ini kita akan syarahkan Kitab Tauhid, iaitu kitab terakhir dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memulakan kitab Sahih Bukhari dengan kitab Bad'il Wahyi. Susunan Imam Bukhari sangat cantik. Beliau mula susun kitab beliau dengan kitab Bad'il Wahyi, iaitu kitab menerangkan tentang bagaimana wahyu itu mula turun. Kemudian diikuti dengan Kitabul Iman, menerangkan tentang iman dan makna iman. Kemudian Kitabul Ilmi. Selepas 3 kitab ni, Kitabul Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian Kitabul Ilmi, menceritakan tentang hadis-hadis berkaitan dengan ilmu. Syekh berpindah kepada tajuk seterusnya, iaitu berkaitan dengan sunan, iaitu rukun Islam. Bermula dengan Kitabul Wudu, Kitab Wudu, Kitab Ghusli, Kitab Mandi, Kitabul Haid, tentang haid. Kemudian ada sampailah habis rukun Islam, daripada bab taharah sampai Kitabus Salah. Jadi salah sama ada yang fardu ataupun sunat, sampailah hujung sekali, bab paling jauh sekali ada bab Kitabul Jizyah. Habis saja jizyah, baru jizyah wal muwada'ah,
baru masuk pada bab akidah. Jadi bab akidah dalam Sahih Bukhari dia banyak. Ada dalam Kitabul Wahyi, ada dalam Kitabul Iman, ada dalam Kitabul Ilmi pun ada hadis akidah, dan ada dalam kitab Badul Wahyi. Kitab Badul Wahyi, kemudian kitab Ahadithul Anbiya, kemudian ada juga dalam Kitabul Manaqib. Juga ada sebahagian daripada hadis-hadis berkaitan akidah. Dan pada penghujung kitab, di hujung kitab Sahih Bukhari ada 3 kitab utama. Dalam Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari ada banyak kitab-kitab. Kitab artinya bab-bab tertentu. Jadi 3 kitab akhir ni, di akhir Sahih Bukhari ada Kitabul Akhbarul Ahad yang menceritakan tentang hadis-hadis ahad dan kepentingannya ataupun menerima hadis ahad. Kita kata perbincangan mutawatir dan ahad hanya disebutkan kemudian. Namun makna ahad secara umum pada zaman itu artinya terima hadis secara umum. Kemudian menunjukkan bahawa telah wujud syubhah menolak hadis ahad dari kalangan selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita maksudkan perbincangan mutawatir dan ahad hanya dimasukkan dalam kitab mustalah di kalangan ahlul hadis. Jadi di kalangan ahli sunnah hanya menerima perbincangan mutawatir dan ahad pada kurun yang kelima. Namun istilah ini telah diguna pakai oleh golongan ahlul kalam dengan masa yang lama sejak pada zaman Imam Bukhari rahimahullah. Sehingga Imam Bukhari tulis kitab kitab dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Akhbarul Ahad, Kitab Akhbaril Ahad. Selepas kitab Akhbaril Ahad ada Kitabul I'tisam, iaitu Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hujung sekali, last, Sahih Bukhari, siapa sahaja ikuti kelas kita kena tahu bahawa dalam Sahih Bukhari tajuk yang akhir sekali, kitab yang akhir sekali adalah Kitabut Tauhid. Namanya Kitabut Tauhid. Jadi Kitabut Tauhid, atau setengah nuskah sebut Kitabut Tauhid warraddu alal Jahmiyah. Kitabut Tauhid warraddu alal Jahmiyah. Kitab Tauhid dan menolak hujah golongan Jahmiyah. Inilah yang akan kita bincangkan. Lebih kurang hampir 200 hadis yang menceritakan tentang At-Tauhid. Dan kebanyakan hadis-hadis berkaitan Tauhid ini yang dikemukakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kebanyakannya menceritakan tentang Tauhid, al-asma' wa sifat, dan juga semua jenis tauhid ada. Cuma kebanyakannya beliau mengikut kepada tabwib beliau lebih fokus kepada bab asma' wa sifat secara umum. Jadi dari sini kita tahu bahawa apakah akidah al-Imam Bukhari rahimahullah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita semua kenal lah Imam Bukhari. Saya rasa kitab Sahih Bukhari tak perlu saya perkenalkan. Cuma untuk Imam Bukhari rahimahullah kita perkenalkan secara ringkas. Kita dah belajar kitab beliau dan kita perlu tahu juga nama beliau. Kadang-kadang nama Imam Bukhari rahimahullah ramai kalau kita test. Kalau dalam sini kalau kita minta bagi komen, siapa yang boleh bagi komen tanpa search kat mana-mana sumber yang tahu nama Al-Imam Bukhari sebenar. Jadi kalau siapa tahu boleh bagi komen. Jadi kalau ada yang bila sebut nama Imam Bukhari rahimahullah, tahu nama Imam Bukhari, nama bapanya, kalau lebih baik tambahkan nama datuknya dan juga nama nisbahnya, nisbah ataupun dari mana negeri beliau atau dari mana kabilah beliau dinisbahkan, itu lebih baik. Kalau ada tuan-tuan boleh bagi komen, silakan tuan-tuan bagi komen nama Imam Bukhari, nama Al-Imam Bukhari bersama dengan kunyah beliau. Kalau dapat tuan-tuan, kita sebab kelas hadis ni seronok kalau kita berada dalam dewan, ada interaksi antara kita daripada interaksi antara dua pihak. Okey. Jadi nama Al-Imam Bukhari rahimahullah, mungkin ramai yang segan nak type. Sebenarnya ramai hafal tu, ramai tahu. Jadi sebut Al-Imam Bukhari rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Nama Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Senang. Nama Imam Bukhari macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian terus kepada Imam Nabi Ismail, dan nama datuknya bin Ibrahim. Tuan-tuan ambil formula. Nak ingat nama Al-Imam Bukhari rahimahullah, nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kemudian nak sambung lagi moyangnya bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari. Okey. Jadi yang penting tuan-tuan boleh hafal lah. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Untuk mudah ingat, paling kurang 3 nama yang kita hafal. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dan kunyah beliau, iaitu nama yang orang panggil beliau dengan panggilan hormat, iaitu dengan kunyah, dipanggil dengan Abu Abdullah. Jadi nama beliau, kalau sebut nama beliau yang lengkap, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari. Okey. Ni nama. Al-Imam Bukhari rahimahullah dilahirkan pada 13 Syawal. Lahir 13 Syawal tahun 194 Hijriyah. Tahun 194 Hijriyah. Beliau lahir pada 13 Syawal tahun 194 Hijriyah, pada selepas solat Jumaat atau ketika waktu solat Jumaat. Mana lahir hari Jumaat, lepas pada selesai solat Jumaat atau orang sedang solat Jumaat. Ibunya melahirkan Al-Imam Bukhari rahimahullah pada 13 Syawal 194 Hijriah. Dan beliau wafat pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu ketika solat Isya, waktu solat Isya. Pada hari Sabtu solat Isya pada malam raya, iaitu selepas Ramadan. Mana habis dari Ramadan, nak masuk hari raya, malam raya tu Imam Bukhari rahimahullah meninggal pada tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah, pada tahun Hijrah 256 Hijrah, pada hari raya, iaitu pada 1 Syawal, iaitu selepas hari beliau puasa Ramadan sempurna. Kemudian pada waktu Isya malam raya beliau meninggal, dan jenazah beliau disolatkan pada waktu zuhur pada hari raya keesokannya. Ini sejarah ringkas tentang Al-Imam Bukhari rahimahullah, dan saya rasa tak perlu saya detailkan berkaitan dengan Al-Imam Bukhari rahimahullah, kerana beliau seorang imam yang terkenal, yang mana ulama secara ittifaq dan ijma' mengiktiraf keimaman dan keagungan beliau, ketinggian ilmu beliau dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh. Dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh, dua bidang utama yang disebahkan pada Imam Bukhari. Bila disebut ahlul hadis, bila disebut ilmu hadis, termasuk juga ilmu akidah. Kerana ahlul hadis ketika itu mereka mempunyai akidah, mereka mewakili akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi 3 ilmu, kalau kita nak detailkan, 3 ilmu jadi kepakaran Al-Imam Bukhari rahimahullah. Selain daripada ilmu sirah juga beliau seorang pakar dalam ilmu sejarah, ilmu tarikh. Tapi ilmu yang diijma'kan bahawa beliau ni orang yang mencapai level yang tinggi, iaitu pertama ilmu hadis, Amirul Mukminin fil hadis, dan yang kedua ilmu fiqh, ilmu fiqh. Dan beliau mempunyai mazhab yang tersendiri. Al-Imam Bukhari, sebab tu pada ketika dulu ada dikenali sebagai mazhab Al-Bukhari. Dari mana diketahui mazhab Bukhari? Daripada kitab Sahih Bukhari sendiri. Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Bukhari ni, bagi siapa yang baca kitab Sahih Bukhari, yang pernah talaqi kitab Sahih Bukhari, akan mengetahui bahawa Imam Bukhari menulis kitab ini dengan penuh kefahaman. Beliau bukan kumpulkan bawa hadis kumpul-kumpul, tak. Beliau mengkategorikan hadis daripada hafalan beliau, ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Kemudian beliau saring dengan syarat-syarat, artinya beliau sangat faham tentang perawi-perawi.
beliau saring dengan meletakkan syarat-syarat kepada perawi, letakkan syarat kepada hadis. Kemudian beliau kadang-kadang ringkaskan sebahagian hadis, fokuskan kepada tajuk yang berkaitan dengan apa yang beliau inginkan. Dan cara beliau meletakkan tajuk dipanggil sebagai tarjamah, tarjamatul abwab. Tiap-tiap kitab ni ada abwab di bawahnya. Dalam ni dalam Sahih Bukhari, ni Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada kitab-kitab yang mana akhir kitab kita panggil sebagai kitab tauhid yang kita bincangkan sekarang. Dan dalam tiap-tiap kitab ni ada abwab, ada bab-babnya. Jadi bila Imam Bukhari letakkan tajuk bab, kemudian diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran pada kebanyakan bab, bab letak ayat Quran, asar salaf, kemudian beliau datangkan hadis-hadis yang menyokong ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk yang diletakkan. Cara beliau meletakkan nama bab tadi tu menunjukkan bahawa beliau ingin sampaikan sesuatu. Cuma beliau tidak sampaikan dalam bentuk syarah. Susunan beliau dengan tajuk-tajuk beliau letakkan difahami apa yang beliau inginkan. Sebab itu dalam kitab Sahih Bukhari, siapa sahaja belajar Sahih Bukhari, yang belajar Sahih Bukhari yang asal, yang bukannya direngkaskan, diketahui fiqh Imam Bukhari. Berbeza bagi siapa yang nak belajar Sahih Bukhari untuk hafal. Yang nak hafal, bila nak hafal boleh belajar ringkasan. Ringkasan artinya ada hadis yang berulang, tidak diletakkan, mana untuk tujuan hafalan. Itu satu bentuk pembelajaran, walillahi alhamd. Dan kalau nak belajar, nak tahu betul-betul pemikiran Imam Bukhari rahimahullah dan kepakaran beliau dalam ilmu hadis, kita perlu belajar kitab yang asal. Baru kita nampak bagaimana tingginya ilmu Imam Bukhari, dan beliau mengetahui dalam bab-bab yang beliau letakkan, beliau adalah seorang imam yang mahir dengan ilmu hadis dan ilmu fiqh. Di samping beliau juga mahir dengan ilmu tarikh, kerana dalam bab maghazi dan sebagainya, susunan beliau terhadap hadis-hadis tadi sesuai dengan tarikh berlakunya peristiwa dan sebagainya, menunjukkan bahawa beliau seorang yang sangat pakar dalam bidang tersebut. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah antara disepakatkan oleh ulama, mereka semua ijma' tentang keimaman dan keagungan dan ketinggian ilmu beliau. Jadi kalau kita buka pada macam mana tahu, kita tengok daripada kitab-kitab beliau dan tengok kepada Sahih Bukhari sendiri. Dalam Sahih Bukhari ni, kalau kita tengok kepada bab-bab yang diterjemahkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, mengandungi lebih kurang 3,882 bab. 3,882 bab yang kemudian diletakkan ayat Quran, diletakkan asar salaf, dan juga diletakkan hadis-hadis Nabi SAW, menunjukkan bahawa beliau sangat mahir dengan tajuk-tajuk yang beliau kemukakan. Sebab tu, oleh kerana itulah, kita dapati bahawa Sahih Bukhari ni kitab yang paling banyak disyarahkan oleh ulama. Paling banyak disyarahkan oleh ulama-ulama Islam. Sebab tu kalau kita buka pada kitab Kashfuz Zunun oleh karangan Al-Haji Khalifah, yang menerangkan tentang yang memperkenalkan tentang penulis-penulis dan juga kitab-kitab dalam Kashfuz Zunun, beliau menyebutkan ada 80 kitab syarah Sahih Bukhari. Tuan-tuan mungkin memiliki kitab paling utama Fathul Bari lah, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay? Mungkin itu yang paling famous dan ada di mana-mana. Namun keseluruhannya yang disenaraikan oleh Haji Khalifah dalam kitab Kashfuz Zunun ada 80 syarah terhadap Sahih Bukhari. Jadi tiap-tiap hadis yang ada Sahih Bukhari ini dah ada 80 kitab. Itu yang disebutkan oleh beliau. Hakikatnya jauh lebih banyak daripada itu. Ramai ulama-ulama Islam sangat mementingkan Sahih Bukhari. Cuma dalam bab kitab Tauhid, kebanyakan yang mensyarahkan Sahih Bukhari sampai pada bab kitab Tauhid, maka ramai yang mensyarahkannya dengan gaya ilmu kalam ataupun cuba mentakwilkan sebahagian kata-kata Imam Bukhari, bukan mentakwilkan hadis sahaja, mentakwilkan pandangan Bukhari dan sebagainya, maka adalah sesuai untuk kita bincangkan. Lepas tu ramai ulama-ulama kemudian membincangkan atau mensyarahkan semula kitab
Kitab Tauhid daripada Sahih Bukhari. Dan kitab Tauhid Sahih Bukhari ini disyarahkan oleh ramai ulama terkemudian, terutama di kalangan ulama salafiyah, antara Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, begitu juga Syekh Abdullah Gunaiman dan ramai lagi. Dan semua syarah-syarah utama ni saya akan mengambil istifadah daripadanya. Cuma apa yang saya fokuskan dalam kelas kita adalah pada matan. Jadi matan yang saya syarahkan bukanlah daripada ilmu yang bukanlah saya istinbat dan sebagainya, adalah apa yang saya baca daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama besar yang telah mensyarahkan. Jadi kerja saya lebih daripada menukilkan apa yang ulama-ulama sebutkan, ulama-ulama besar sebutkan dan syarahkan, kemudian saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hafizakumullah. Okey, insya-Allah kita tak nak cerita panjang, kita ambil satu hadis. Kita terus masuk pada bab. Kita terus masuk kepada bab. Okey, ni ada. Kitab Tauhid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Dalam nuskhah tercatat begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah cara penulisan ulama dahulu ketika mereka memulakan kitab, ataupun seolah-olah Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau menulis tiap-tiap kitab itu beliau tulis seolah-olah ianya kitab yang tersendiri, seolah-olah begitu. Sebab itulah boleh kita syarahkan tajuk yang tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. At-Tauhid. Kalimah Tauhid kembali kepada lafaz yang kita semua tahu. Jadi kita kena jelas makna Tauhid. Pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, Tauhid artinya daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Kalimah Tauhid berasal daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Artinya dari segi bahasa, Tauhid itu menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Dari segi bahasa. Dari segi istilah, mana dari segi syarak. Dari segi syarak artinya apa yang dimaksudkan dengan kalimah Tauhid yang ditemukan dalam ayat Quran ataupun hadis. Mana Tauhid yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dari segi syarak artinya istilah yang digunakan pakai dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Kalau istilah yang digunakan pakai dalam kitab-kitab disebutkan sebagai itu namanya dari segi istilah. Dari segi istilah. Jadi istilah kitab pula ada istilah ulama dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Namun kita katakan kita at-tauhid dari segi bahasa artinya menjadikan sesuatu itu satu, atau menjadikan satu perkara itu special, khas untuk menjadikan sesuatu itu khusus ataupun special, istimewa. Mana satu. Yang kedua, dari segi istilah atau dari segi syarak, tauhid dari segi istilah disebutkan oleh kebanyakan ulama dengan takrifan ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi ilman wa aqidatan. Apa tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi ciri pengkhususan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ilman wa aqidatan, dalam bidang ilmu dan kepercayaan. Jadi tauhid ni bukan setakat ilmu, ianya mesti ilmu dan akidah. Artinya kita belajar tauhid, lepas kita belajar, kita perlu mengambil pendirian dan kita perlu yakin dengan apa yang kita yakin, sesuatu ilmu dengan apa yang kita belajar. Jangan sampai belajar tauhid daripada muda sampai ketua, kemudian ada bab-bab tertentu kita tak ada pendirian. Tauhid ini kita belajar supaya kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghujung tujuan belajar ilmu tauhid ialah mewujudkan keyakinan. Ini perlu perkara penting. Ilmu tauhid adalah ilmu akidah.
Ilmu akidah umum, berkaitan dengan semua bab dalam bab perkara ghaib. Manakala ilmu tauhid kat sini fokusnya kepada rukun iman yang pertama, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan, sesuatu yang Nabi SAW sampaikan berkaitan dengan sifat Allah, memperkenalkan Allah kepada kita, hendaklah kita belajar, kemudian kita yakin. Kita belajar, kemudian kita yakin. Kerana ramai orang awam, ramai masyarakat dan ramai hatta ahli ilmu, mereka belajar jadikan ilmu tauhid ni macam ilmu-ilmu khilaf yang lain. Belajar mazhab, ada yang belajar sejak daripada muda, belajar mazhab salaf, khalaf, mazhab qadariyah, jabariyah. Ditanya pada apa pendirian tuan? Oh, saya tak apa, saya terbuka dalam bab ni. Tauhid tak ada begitu. Bab tauhid ni perlu kita mengambil pendirian. Kita belajar, tahu yang mana betul salah, yakin dan berwala dan bara. Bertolak ansur dalam bab apa? Dalam bab perbincangan. Kita berbincang, artinya dalam bab berbincang dalam keadaan kita kita nak orang lain, nak berdakwah, nak sampaikan. Jadi kita perlu dengar pandangan pihak yang berbeza daripada kita dan berbincang. Tapi dalam bab keyakinan dalam jiwa kita, dalam hati kita, mesti kita yakin dengan apa yang kita belajar. Jadi semua bab, tiap-tiap bab yang akan kita syarahkan, saya harap tuan-tuan, kalau ada soalan, tuan-tuan tanya, dan jangan biarkan bab yang kita dah belajar masih lagi ada keraguan padanya. Sebab tu ilmu tauhid tujuannya adalah, tujuannya kita belajar tentang sifat-sifat, belajar tentang ciri-ciri pengkhususan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita katakan itu hanya esa bagi Allah Subhanahu, Allah yang memilikinya, Allah yang Maha Esa dengan ciri-ciri tersebut. Ini ciri-ciri ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hak-hak Allah secara khusus, dan kita belajar serta kita meyakininya ilman wa aqidatan. Dan tauhid, setelah ulama kaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara keseluruhannya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, didapati tajuk perbincangannya tak lari daripada 3 tajuk. Sebagian ulama kata dua topik, sebagian kata 3 topik. Dan 3 topik inilah yang berkaitan dengan hak Allah yang dinamakan sebagai 3 tauhid, iaitu berkaitan dengan topik rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenali sebagai tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid al-asma' wa sifat. Dari mana tahu perkara ini? Melalui kajian. Jadi ada orang kata, bawakan dalil Al-Quran, sebutkan kalimah rububiyah, uluhiyah, asma' sifat dengan cara begini, pembahagian begini. Kita kata kajian. Kajian terhadap ayat Quran dan hadis. Sama seperti orang kaji kalimah bahasa Arab. Bila kaji kalimah bahasa Arab, mereka nak mudahkan, nak buat kaedah. Bila nak buat kaedah untuk memudahkan orang belajar bahasa Arab, perlu diletakkan kaedah-kaedah dan letakkan pembahagian. Maka setelah mereka kaji kalimah-kalimah bahasa Arab, ulama bahasa membahagikan bahasa Arab kepada 3, iaitu isim, ada vocab yang dikategorikan, kalimah yang dikategorikan sebagai isim, ada kalimah yang dikategorikan sebagai fi'il, ada kalimah yang dikategorikan sebagai huruf. Jadi bahasa Arab tetap satu, dan orang Arab takkan mampu berbicara dengan bahasa Arab kecuali dengan ketiga-tiganya. Cuma pembahagian ini hanyalah untuk untuk mengenal pasti jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kalimah. Begitu juga tauhid. Tauhid, ketika kita belajar bahawa tauhid ada 3, tidak bererti 3 ni boleh terpisah antara satu sama lain. Tidak. Takkan dinamakan tauhid kecuali ketiga-tiga ini disempurnakan. Ketiga-tiga tauhid ini dilakukan atau dilengkapkan oleh seorang Muslim. Jadi seorang Muslim perlu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab rububiyah, dalam bab uluhiyah, dan dalam bab asma' dan sifat. Dalam bab asma' dan sifat. Dan begitu juga setelah dikaji bahawa tauhid terbahagi kepada 3, diketahui juga bahawa lawannya syirik juga berlaku pada 3 perkara. Syirik boleh berlaku dalam bab rububiyah, syirik boleh berlaku dalam bab uluhiyah,
Syirik juga boleh berlaku dalam bab asma' wa sifat, iaitu bab al-ilhad. Mungkin kita tak namakan syirik, mungkin istilah lebih tepat untuk asma' sifat kita kata al-ilhad, iaitu penyelewengan yang berlaku dalam bab al-asma' wa sifat. Kenapa kita tak katakan syirik? Syirik berlaku dalam asma' wa sifat seperti mana berlaku oleh kaum Quraisy, berlaku oleh kaum ahli jahiliyah ketika mereka menamakan Tuhan mereka dengan nama-nama daripada nama Allah. Allat diambil daripada al-ilah, Al-Manah daripada Al-Mannan, Al-Uzza daripada Al-Aziz dan sebagainya. Itu berlaku. Namun yang dalam bab skop perbincangan dalam ilmu tauhid, tauhid asma sifat kebanyakan bersekitar dalam bab menisbatkan nama Allah dan membincangkan tentang penyelewengan yang berlaku dalam bab asma sifat. Ada penyelewengan yang sampai kepada tahap syirik ataupun tahap kufur ataupun ilhad. Ada ilhad yang berkaitan dengan yulhidun fi asma'il, yang orang-orang yang menyeleweng dalam bab asma sifat akan dibincangkan dalam bab ini. Jadi yang penting bila kita belajar bab tauhid, kita tauhid ada 3. Pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' sifat ini sebagai ciri-ciri yang terkandung dalam tauhid. Okey, apakah tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah ialah mengesakan Allah Subhanahu. Rububiyah ini berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ketuhanannya dalam bab apa? Dalam bab mengesakan Allah dengan sifat ketuhanannya dalam bab 3 perkara utama. Dalam perbuatan Allah secara umum yang boleh diringkaskan kepada 3, iaitu dalam bab mencipta al-khalq, yang kedua bab kerajaannya al-mulk, dalam bab kerajaan Allah mencipta, hanya Allah yang mencipta, tidak ada yang lain yang mencipta. Yang kedua al-mulk, kerajaan sebenar, kerajaan yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga diartikan kerajaan makna al-mulk tadi makna al-milk, Allah yang memiliki segala-galanya. Dan yang ketiga ialah at-tadbir, segala yang berlaku di alam ini berada di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Allah tadbir, Allah yang uruskan, pentadbiran yang mutlak. Ada orang tanya, belajar tauhid rububiyah, kata rububiyah ni Allah Maha Esa dalam bab mencipta. Jadi macam mana makhluk-makhluk mencipta? Ada orang cipta kapal terbang, ada orang cipta basikal, ada orang pertama yang cipta komputer dan sebagainya. Apa bezanya? Ada ayat Quran yang kata fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Jadi ada pencipta yang lain. Kalau ikutkan kepada sebahagian orang kata, dia kata kenapa kata mentauhidkan Allah, Allah Maha mencipta. Yang dimaksudkan mencipta itu pada hak Allah, iaitu mencipta daripada tiada kepada ada, iaitu ijad min adam. Mencipta sesuatu yang tak wujud, tiba-tiba Allah cipta jadi wujud daripada kosong, daripada tak pernah wujud kemudian wujud. Manakala ciptaan manusia dia adalah bersekitar tentang bab taghyir wa tahwil, dia ubah saja, ubah makhluk Allah, dia ubah dan tukar dan gunakan. Dia ambil minyak, letak, kumpulkan besi, kumpulkan minyak, kumpulkan rantai, membuat bentuk rantai, tahu cara macam mana nak hidupkan api sebagainya, akhirnya jadi kereta. Jadi manusia mencipta bukan kerana buat sesuatu yang tiada menjadi ada. Tak ada. Tukang pintu, orang yang buat pintu, dia buat pintu, memang dia buat. Tapi dia bukan buat pintu daripada tiada kepada ada. Dia pergi cari kayu dari hutan. Kayu tu daripada pokok. Pokok tu tak dicipta kecuali Allah oleh makhluk. Manusia tak mampu cipta pokok. Manusia hanya tanam pokok. Mungkin pokok hidup, mungkin tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab rububiyah kita bincangkan tentang Allah lah Tuhan yang Maha mencipta. Allah lah Tuhan yang Maha memiliki. Yang memiliki, yang berkuasa, al-mulk, Allah yang kerajaan yang mutlak. Ada orang tanya, kalau macam tu kan ada juga kerajaan-kerajaan dunia? Ada. Tapi kerajaan dunia bukan kerajaan yang mutlak. Kerajaan dunia, raja-raja dan yang memiliki di dunia ini, mereka berkuasa dan memiliki pada tempat tertentu di masa tertentu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala baginya adalah mulkul mutlak. Allah Subhanahu wa taala ada kerajaan yang mulkul mutlak, kerajaan yang mutlak. Begitu juga boleh diartikan dengan milkul mutlak, milik Allah secara mutlak. Kita hanya memiliki sesuatu. Kita memiliki, saya ada kitab, tapi kitab saya ada kitab saya, kawan saya ada kitab. Saya hanya memiliki yang berada di bawah tangan saya. Ada orang lain yang memiliki. Tapi
Allah SWT memiliki segala-gala secara mutlak. Ini namanya tauhid, iaitu mengesakan Allah dalam ciri-ciri ketuhanan Allah SWT dalam bab apa? Dalam bab mencipta daripada suatu tiada kepada ada, daripada berkuasa di atas segala sesuatu, dan yang ketiga tadbir, mentadbir segala sesuatu. Setelah Allah cipta, kemudian Allah SWT berkuasa, dan apa sahaja yang berlaku pada makhluk Allah SWT yang menetapkannya, yang melakukannya atau mengizinkannya, berlaku dengan kehendak Allah. Walaupun sebahagian daripada perkara berlaku itu diberikan kebebasan pada makhluk untuk memilih dengan iradah atau ikhtiar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincangkan lebih detail. Okey, yang penting saya tak nak syarat, saya dah masuk panjang sebenarnya bab rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat. Bab uluhiyah kita tahu mengesakan Allah dalam ibadah, jangan sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa disembah Allah? Sama ada kita sembah dalam bentuk solat, jangan solat kepada selain Allah, ataupun beribadah dalam bentuk puasa, berpuasa kerana selain Allah, atau dalam bentuk pergi haji, pergi kat Tibet ke mana buat haji, ini semua, ataupun sembelih, selain beribadah korban akikah, dia pun nak buat korban akikah untuk selain Allah. Semua ini akan jatuh jadi syirik. Dalam bab ibadah, hanya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika bab asma' wa sifat, okey, kita masuk kepada hadis di Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid iaitu satu kitab, satu topik ataupun satu topik yang besar, satu bab. Kitab ni kitab lah, saya tak tahu terjemahkan apa dalam bahasa Melayu. Kitab lah, Kitabut Tauhid. Jadi menceritakan apa yang terkandung dalam kitab ini adalah membincangkan bab tauhid, iaitu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus perbincangan ni, hadis yang panjang-panjang kadang dikemukakan, fokusnya pada bab apa? Bab mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ciri-ciri dan juga tujuan Imam Bukhari datangkan. Setengah bernuskah kitab tauhid bunyinya Kitabut Tauhid Warraddu 'alal Jahmiyah. Tuan-tuan kalau ada yang ikuti dengan nota, tuan-tuan boleh letakkan, tulis setengah nuskah. Mana setengah nuskah Kitabut Tauhid bunyinya Imam Bukhari tulis Kitabut Tauhid Warraddu 'alal Jahmiyah. Artinya apa? Kitab tauhid dan penolakan terhadap golongan Jahmiyah. Jadi Imam Bukhari, zaman Imam Bukhari dah wujudnya mazhab Jahmiyah, iaitu golongan yang mengingkari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jahmiyah dinisbahkan kepada seorang lelaki yang bernama Jaham bin Safwan. Ini asas kepada kesesatan bab menafikan sifat Allah, bermula daripada dinisbahkan kepada seorang lelaki bernama Jaham bin Safwan. Okey, Jahmiyah dinisbahkan kepada lelaki yang bernama Jaham bin Safwan. Siapa Jaham bin Safwan? Jaham bin Safwan adalah seorang pemidatu terbaik, salah seorang pemidatu yang pemidatu terbaik, hebat dalam berkata-kata, dalam bermain bahasa. Walaupun pemikiran menafikan sifat itu bukan datang daripadanya. Jaham bin Safwan belajar idea menafikan sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada gurunya yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Jadi Jaham bin Safwan anak murid kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham tidak terkenal. Biasanya mazhab dinisbahkan kepada pengasasnya. Tapi pemikiran menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ianya tidak diketahui dengan jelas siapa yang mulakan. Yang penting, yang paling terkenal menyebarkan pemikiran ini adalah Jaham bin Safwan. Dan diketahui dengan jelas bahawa Jaham bin Safwan belajar daripada gurunya. Yang bernama Ja'ad bin Dirham. Bernama Ja'ad bin Dirham. Jadi Ja'ad bin Dirham guru kepada Jaham bin Safwan. Guru kepada Jaham bin Safwan. Jadi Ja'ad bin Dirham, dari mana idea dia dapat? Ja'ad bin Dirham ambil pada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an.
Cuma Ja'ad bin Dirham dan Aban Zan tak terkenal. Sebab apa? Zaman mereka tidak zaman tersebut mereka tak berani bersuara. Mereka ajarkan secara kumpulan-kumpulan kecil. Sampai Jaham bin Safwan, dia berkhutbah, dia sampaikan ceramah, dia ajar, disebarkan. Sebab tu dia disebabkan pemikiran pada dia. Dan Aban bin Sam'an ambil daripada siapa? Dia belajar daripada gurunya bernama Talut. Jadi ni salah silah pemikiran. Talut ni siapa? Talut adalah anak saudara, iaitu anak kepada saudara perempuan Labid al-A'sam. Labid al-A'sam yang melakukan sihir kepada Nabi SAW, seorang Yahudi. Jadi pemikiran menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, menyatakan Allah tidak bersifat, itu datang daripada Yahudi. Pemikiran yang lain, yang lawan dengan pemikiran kata Allah tak ada sifat, adalah golongan Mujassimah, yang kata Allah ada sifat macam Allah ada sifat seperti makhluk. Mujassimah juga berasal daripada Yahudi. Yahudi kata Allah terpenat, tangan Allah terbelenggu dan sebagainya. Dia menisbahkan Allah dengan sifat-sifat makhluk dan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga pemikiran berasal daripada Yahudi. Jadi yang kita pelik, dua pemikiran yang kontradiks, yang lawan satu sama lain. Golongan bernafi sifat, golongan Ahlu Ta'til, golongan Jahmiyah, mereka bermusuh dengan golongan Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ni kata tak boleh kata Allah ada sifat, akan samakan Allah makhluk. Yang ni kata Allah wajib kata Allah ada sifat, dan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk seperti mana kita fahami daripada makhluk. Dua pemikiran bertentangan berasal daripada sumber yang sama, iaitu kaum Yahudi. Sebab itulah ulama ketika mengkaji tentang pemikiran Islam, diketahui bahawa asas kepada perpecahan umat Islam ialah perpecahan dalam bab akidah. Bukan bab politik, bukan bab peperangan. Sahabat Nabi SAW berperang, ia pernah berlaku perang Siffin, berlaku perang Jamal antara sebahagian sahabat, mana sebahagian kecil sahabat terlibat dalam peperangan tersebut. Namun selepas peperangan mereka tidak berpecah. Sahabat Nabi tidak berpecah ataupun bermusuh selepas selesai peperangan. Peperangan berlaku tanpa kehendak, tanpa dirancang. Selepas selesai peperangan, mereka tidak bermusuh antara satu sama lain. Tidak bermusuh. Hatta Al-Hasan yang mendapat jawatan khalifah, selepas perang saja menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Artinya tidak wujud permusuhan, sehingga dinamakan sebagai Amul Jamaah. Artinya umat Islam, mereka kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang mereka salah faham satu sama lain, tapi mereka tidak berpecah, tidak menyebabkan mereka mewujudkan satu kelompok yang bermusuhan antara satu sama lain. Perpecahan sebenar berlaku di kalangan umat Islam ialah perpecahan dalam bab akidah. Akidah inilah yang bab akidah, bila salah faham dalam bab akidah, inilah dia menyebabkan perpecahan berlaku sampai ke zaman kita. Sebab tu perbezaan pandangan antara sahabat berkaitan perang Jamal, perang Siffin dan juga beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku, kita tak warisi perpecahan tersebut. Malah peperangan itu berlaku disebabkan juga oleh rancangan golongan anti-Islam. Kenapa wujud ramai sangat golongan yang anti-Islam pada zaman tersebut? Islam yang berasal daripada Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah utuskan Nabi membawa agama Islam di kalangan orang Arab, bangsa Arab yang dikenal sebagai golongan Ummiyin. Dalam tamadun yang ada sekeliling tu, Rom, Parsi dan yang berada di negeri Habsyah sebagainya, yang tak pandai baca ni orang Arab. Yang tak ramai yang pandai membaca. Mana kebanyakan mereka ni tak pandai membaca. Tiba-tiba bangsa yang dipandang rendah oleh Parsi, dipandang rendah oleh Yahudi, dipandang rendah oleh Rom, bangsa ini Allah pilih sebagai bangsa yang Allah kurniakan pada mereka wahyu. Allah kirimkan, Allah utuskan Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka, Nabi akhir zaman mereka, dan mereka ini menguasai dunia dengan
masa yang singkat, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka negara-negara dunia yang besar dikuasai oleh umat Islam. Jadi bila Nabi SAW sampaikan dakwah, bangsa yang dipandang rendah oleh kuasa-kuasa besar tadi akhirnya menguasai mereka. Rom jatuh ke tangan Islam, Parsi jatuh ke tangan Islam, golongan Yahudi juga jatuh ke tangan Islam, dan semua kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Hausyah sebagainya, semua ni berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi pasti dengan masa yang sangat singkat ini, pasti ada di kalangan yang ditawan, di kalangan yang terpaksa akur dengan kuasa baru, adanya kedengkian. Namun mereka tidak mampu lawan secara fizikal kerana umat Islam sangat kuat ketika itu, dan mereka berputus asa untuk lawan. Mereka tak mampu lawan secara fizikal, maka cara mereka ialah mereka rosakkan Islam dari dalam. Jadi macam mana wujudkan peperangan? Ya, mereka berjaya. Namun tidak berjaya untuk pecahkan saf umat Islam. Yang pecah saf, yang keluar betul-betul keluar dan tak balik-balik, siapa? Orang yang bukan setakat pecah dari segi politik, tapi dia pecah dalam bab akidah. Seperti golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, dia bukan pecah kerana isu politik. Asalnya isu politik, tapi kenapa dia tak balik semula jumpa jamaah? Kerana dia membawa ideologi, bawa akidah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Jadi perpecahan sebenar berlaku di dalam umat Islam ni, perpecahan akidah. Jadi kita tengok bagaimana kerja Yahudi dan Majusi. Kita akan jumpa dua. Yahudi dan Majusi adalah tokoh utama dalam atau dua kelompok utama yang mewujudkan perpecahan dalam umat Islam. Bermula dengan pembunuhan, perancangan untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Seorang Majusi membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab dengan perancangan golongan Majusi. Kemudian datang golongan-golongan yang jahil, yang terpengaruh dengan berita yang disebarkan oleh golongan Yahudi dan golongan munafik, sehingga mereka membenci dan memusuhi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Golongan-golongan jahil ni datang dan ingin berjihad fi sabilillah dengan membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bincang bab agama tapi tidak merujuk kepada tokoh agama. Mereka cerita tentang hukum Al-Quran tapi dari Quran. Akhirnya datang wujudnya golongan Khawarij membunuh Sayyidina Uthman. Juga kerja daripada golongan Majusi dan Yahudi. Majusiyah Yahudiyah. Mana dia kata sebagai mu'amarah Majusiyah Yahudiyah. Konspirasi Yahudi Majusi. Ni bukan teori konspirasi ni. Ni benda-benda yang perkara yang jelas. Ni bukan teori lagi. Masa tu mungkin sekarang ni jelas dirancang oleh Yahudi dan Majusi. Jadi bermula dengan mereka bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab melalui Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kemudian mereka membunuh Sayyidina Uthman bin Affan kerana berita yang disebarkan oleh golongan Yahudi. InsyaAllah kita akan satu hari nanti kita akan bincangkan tentang pembunuhan Sayyidina Uthman, macam mana boleh berlaku, dan juga apakah puncanya. Dan ketiga, kemudian pada akhir zaman sahabat wujud golongan yang menafikan qada' golongan Qadariyah. Kemudian timbul golongan Khawarij. Golongan Qadariyah siapa yang mulakan? Majusi, yang dikenali sebagai Sayyid Sawai, pengasas pada pemikiran menolak Al-Qadar, yang merupakan guru, maha guru selain daripada Aban bin Sam'an, guru kepada Ja'ad bin Dirham. Mana Ja'ad bin Dirham ni ambil ilmu daripada sesuai daripada Majusi, juga ambil ilmu daripada Talut, ambil ilmu daripada Aban bin Sam'an. Mana jalur dia daripada Yahudi dan Majusi. Menyebabkan timbulnya pemikiran hujung sekali golongan Al-Qadar tadi, sampai zaman kemudian dikenali sebagai mereka adalah golongan Jahmiyah. Termasuk pecahan mereka golongan Mu'tazilah dan sebagainya, Al-Kalam secara umum. Mereka ni kebanyakannya disebabkan kepada Jahmiyah. Wujud golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang terpengaruh dengan dakwah juga Majusiyah Yahudiyah. Kemudian wujud golongan Syiah, Tasyayyuh. Golongan Syiah siapa juga? Asal juga daripada Yahudi dan Majusi. Sebab itulah golongan Syiah sampai daripada dulu sampai sekarang jadi tempat musuh Islam untuk menyerang umat Islam. Semua tamadun Islam jatuh, khalifah Islam jatuh melalui jalan siapa? Melalui jalan Syiah dan juga golongan Majusi.
Kerana mereka masuk ke dalam, mereka duduk dalam saf bersama orang Islam. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai pada zaman Saddam Hussein jatuh kerana Syiah. Sampai pada zaman siapa? Tokoh mana-mana negara yang wujud datang kerana golongan ini. Perkara ini dirancang sejak daripada awal. Sebab itulah datang golongan Syiah yang berasal daripada Abdullah bin Sabah, juga Yahudi. Pemikiran-pemikiran yang bermula dengan cerita dengan pemikiran-pemikiran yang pelik, cerita tentang Al-Quran itu boleh berubah, Al-Quran diubah dan dibakar oleh Abu Bakar Siddiq, cerita rekaan yang dibuat oleh golongan Syiah, adanya mushaf, ada mushaf Fatimah yang sempurna, Quran yang ada sekarang kurang, Syiah bawa, yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi semua murtad kecuali Sayyidina Ali dan beberapa pengikutnya, hanya berapa orang. Jadi agama ambil dari siapa? Semua dah murtad. Nabi dah meninggal dan sahabat Nabi murtad. Tinggal kat siapa? Maka direkalah cerita wujudnya imam-imam, wujudnya imam-imam yang menerima wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada imam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi hantar wasiat kepada Ali, Ali hantar menerima wasiat, seterusnya diteruskan sehingga wujudnya golongan Syiah. Dan paling melampau, Syiah bawakan pemikiran pula bahawa Jibril adalah Jibril yang buat khianat, tidak sampaikan wahyu kepada Ali, sampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian inilah Syiah. Syiah berasal juga dari Yahudi dan Nasrani, dan golongan Yahudi dan Majusi. Okey. Kemudian wujudnya golongan yang ingkar sifat, Jahmiyah, ambil daripada Yahudi dan Majusi. Jadi penghujungnya apa? Yahudi dan Majusi, golongan Yahudi, Majusi dan golongan Nasara, mereka bersatu kerana kerajaan mereka runtuh, dan mereka semua tempat mereka yang asal mereka telah dikuasai umat Islam, dan dia ini mewujudkan kedengkian yang dalam hati mereka. Okey, minta maaf saya syarah panjang. Kita masuk balik kepada hari pertama saja. Saya syarahkan detail sikit berkaitan dengan macam mana kita nak faham, tahu bahawa perpecahan sebenar berlaku adalah bab akidah. Sebab tu kalau kita nak satukan balik umat Islam, hendaklah disebarkan akidah yang benar. Di cara yang betul untuk satukan umat Islam bukan dengan jalan yang lain. Pertama sekali yang perlu diutamakan adalah menyebarkan akidah yang benar. Dan persoalan akidah adalah persoalan yang paling dipandang remeh, dipandang enteng oleh umat, oleh orang-orang yang kebanyakan orang. Apa sebab mereka rasakan bahawa yang penting orang tu baik, tak ganggu aku. Tapi apa yang hati dia aku tak tahu, apa yang dia yakin, biarlah dulu apa. Ini masalah kepada kita tidak mementingkan urusan berkaitan dengan urusan akidah. Sedangkan urusan akidah inilah yang menyebabkan perpecahan sebenar. Mana selagi umat Islam, kalau umat Islam akidahnya sama dan dia tidak bergaduh macam sekalipun, dia tak sampai kepada tahap perpecahan yang berpanjangan. Mesti kembali kepada pangkal jalan. Tapi kalau perpecahan berkaitan dengan akidah, dia akan berterusan sampai bila-bila, wal'azubillah. Okey. Jadi kita tengok kitab tauhid, Kitabut Tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Kitab tauhid dan penolakan hujah terhadap golongan Jahmiyah. Di sini mengisyaratkan bahawa Al-Imam Bukhari rahimahullah menyatakan bahawa golongan Jahmiyah bukan daripada ahli tauhid. Pemikiran Jahmiyah pada pandangan Al-Imam Bukhari rahimahullah bukan pemikiran ahli tauhid. Ada dengan masa mudah beliau melihat bahawa golongan ini telah jatuh kufur. Dan itu pandangan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah berdasarkan kepada terjemah bab. Walaupun dalam bab ini berlaku ada ulama yang memberikan tafsir, memberikan penjelasan lanjut bahawa yang menjadi kufur ialah orang yang mujtahid, yang ulama-ulama mereka yang betul-betul dengan sengaja melakukan penyelewengan tersebut. Manakala orang awam tidak dikafirkan. Cuma bab perbincangan ni, perbincangan bab kafir, mengkafirkan sebagainya, tidak, kita jangan dibuka secara meluas. Perkara ini perlu pada perbincangan yang sangat banyak, sangat kompleks. Cuma kita perlu tahu, kita hanya tahu secara umum saja. Imam Bukhari rahimahullah berpandangan bahawa golongan Jahmiyah, mereka ini telah pemikiran Jahmiyah adalah pemikiran kufur. Bukan bid'ah biasa, bid'ah yang boleh jatuh pada kufur. Kerana dalam kitab ini beliau kata Kitabut Tauhid war-raddu 'alal Jahmiyah. Itu kitab. Kemudian kata Syekh, kata Imam Bukhari, babu ma jaa
fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab ma jaa, membincangkan tentang hadis-hadis yang datang, yang menceritakan fi, tentang du'a'in nabi. Doa kat sini ialah dakwah Nabi SAW, seruan Nabi SAW. Bab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang seruan Nabi SAW. An-Nabi sini ialah alif lam situ Nabi SAW. Boleh juga disebutkan An-Nabi kembali kepada semua Nabi, namun tengok kepada hadis-hadis ini, ia berkaitan dengan Rasulullah SAW. Bab yang menerangkan tentang hadis-hadis, bab yang mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW ummatahu, terhadap umatnya, ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Dakwah Nabi SAW kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa maknanya? Daripada bab ini menunjukkan bahawa dakwah Nabi asasnya kepada tauhid. Artinya apa? Akidah, bab akidah sumbernya diambil daripada Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi SAW berdakwah kepadanya. Jadi bab akidah, bab tauhid bukan ambil daripada logik akal. Bab akidah diambil daripada Nabi SAW. Nabi telah terangkan dengan jelas dan Nabi berdakwah, Nabi mengajak manusia kepadanya. Jadi urusan berkaitan dengan tauhid ialah urusan asas terhadap urusan asas perjuangan Nabi SAW. Jadi di sini sebagai satu rad ataupun satu penolakan yang jelas kepada golongan yang tidak menerima hadis Nabi SAW dalam membincangkan soalan tauhid. Sedangkan tauhid, Nabi SAW telah menerangkan ajaran beliau atau menerangkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Jadi terjemah ini ataupun tajuk yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW telah menerangkan agama ini secara sempurna, secara jelas, dan Nabi SAW dan urusan utama urusan tauhid. Sangat mustahil Nabi SAW ajarkan segala perkara, termasuk urusan-urusan berkaitan dengan urusan dalam tandas, berkaitan dengan urusan cara beristinja, berkaitan dengan urusan-urusan sekecil-kecilnya, berkaitan dengan agama Islam. Tiba-tiba Nabi tidak menerangkan urusan berkaitan dengan tauhid. Sebab itulah golongan ahlul kalam yang tidak menerima hadis Nabi dalam tauhid, mereka adalah golongan yang sangat jauh daripada kebenaran. Kerana mereka menjadikan asas kenal Allah adalah akal, bukan melalui hadis. Malah hadis Nabi yang bertentangan dengan akal, mereka katakan mereka akan tolak atas alasan hadis ahad, ataupun atas alasan kalau bertentangan dengan akal, mereka katakan bahawa ianya perlu ditakwilkan atau perlu ditolak. Jadi ada golongan kalam yang tolak habis, juhud, kufrul juhud, dan ada yang tolak dengan cara takwil. Takwil artinya jangan terima idea tersebut seperti zahir, bagi makna lain yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Okey, minta maaf hari ini kita sempat bincangkan tentang tajuk saja. InsyaAllah saya pada asal nak bincangkan tentang hadis tapi tak sempat. Berkaitan dengan hadis, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Hadis pertama, hari ini kita mukadimah, kenalan dengan kitab Tauhid, dengan kitab Sahih Bukhari secara umum, dan fokus kepada tajuk akhir dalam Sahih Bukhari, kitab Tauhid. Dan hari ini kita masuk pada bab pertama, babu ma jaa fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Okey, insyaAllah sampai sini saja. Minggu depan kita akan masuk pada hadis pertama dalam bab ini, berkaitan dengan hadis Ibn Abbas, dan hadis Ibn Abbas berkaitan dengan Nabi SAW utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Muaz bin Jabal ke Yaman, insyaAllah kita akan bacakan pada minggu depan. Kita buka pada perbincangan, soalan ataupun pandangan. Silakan tuan-tuan, kalau ada sesuatu yang tuan-tuan ingin sampaikan, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan saya harapkan tuan-tuan yang bersama kita hari ini. Minggu depan tuan-tuan
dipersilakan bersama dengan kita. InsyaAllah ni sangat-sangat bermanfaat berkaitan dengan belajar akidah langsung daripada Sahih Bukhari. Sangat-sangat penting. Tuan-tuan pastikan datang bersama dengan kitab Sahih Bukhari. Bawa kitab Sahih Bukhari, kita semak, kita bagi makna satu-satu perkataan. Tuan-tuan boleh bawa bersama dalam majlis ilmu kita, bawa bersama kitab, bawa bersama kitab insya-Allah pada pertemuan akan datang. Okey. Okey, ada soalan? Sekejap tuan-tuan, laptop saya blur kejap. Kadang-kadang dia jadi macam tu, tapi insya-Allah 2-3 saat saja. Okey, okey, nampak ke? Okey, Puan Rohani bertanya. Saya tengok atas sebelum Puan Rohani ada soalan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Puan Rohani bertanya, Ustaz, apa definisi takwil? Okey, takwil dalam istilah, kita perlu beza takwil. Takwil dalam istilah penggunaan yang kita dengar, kita perlu tengok kepada keadaan. Kalau takwil yang dalam istilah syarak, maknanya baik. Takwil istilah syarak artinya apa? Kalau kita jumpa dalam ayat Al-Quran makna takwil, ataupun jumpa perkataan takwil dalam Al-Quran, atau kita jumpa perkataan takwil dalam hadis Nabi SAW, maknanya adalah makna seperti mana dalam kitab-kitab tafsir. Apa maknanya? Makna pertama, takwil bererti tafsir. Makna kedua, apa takwil? Takwil bererti hakikat suatu perkara atau apa yang akan terjadi, sesuatu hakikat suatu perkara. Berhakikat suatu perkara. Mana apa arti takwil? Ialah sesuatu hakikat. Sebab tu Allah kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa yang tahu tentang hakikat, tentang perkara ghaib, tentang berkaitan dengan suatu perkara yang dikhilafkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita bab tentang bab kaifiah, cerita bab sifat, kita hanya tahu makna secara umum, tapi yang tahu tentang takwil ataupun hakikat suatu perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi makna dalam Al-Quranul Karim, takwil boleh bererti tafsir, mana istilah syarak ulama salaf seperti mana yang banyak diguna pakai oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Kadang-kadang ia bermakna hakikat suatu perkara, hakikat berlaku suatu perkara, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berkaitan dengan urusan-urusan perkara ghaib. Kita hanya tahu berita secara umum, tapi bagaimana hakikatnya Allah Maha mengetahui. Berkaitan dengan syurga, neraka, hari kiamat dan sebagainya. Semua ini adalah dikembalikan kepada makna hakikat suatu perkara. Termasuklah apa yang akan berlaku. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ketika Allah suruh perintahkan kita ikut pada Al-Quran, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada ulil amri, Allah kata dzalika ta'wil, dzalik asal ta'wilan serupa tadi. Itulah penyudahan yang terbaik. Jadi kesudahan satu perkara dan sebagainya dinamakan sebagai takwil. Namun istilah takwil kemudian setelah datangnya golongan ahlul kalam, mereka membuat istilah, memberikan makna baru kepada takwil. Mereka berikan istilah takwil bererti takwil memberikan makna, mengalihkan makna yang zahir kepada makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Mana istilah dalam istilah usul sampai disebut sarful lafzi anil ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal al-marjuh li dalilin yaqtarin bih. Jadi istilah mengatakan takwil adalah membawa makna yang tidak jelas untuk dimaknakan kepada makna yang jelas,
kerana adanya dalil yang bersambungannya, atau dikatakan atas sebab-sebab tertentu. Jadi mereka mengasaskan satu kaedah, kalau jumpa perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang zahirnya pada pandangan mereka bertentangan dengan apa yang jelas sisi mereka, dan yang jelas itu ialah apa yang sesuai dengan ilmu akal ataupun ilmu logik yang mereka asaskan, bukan akal. Akal tu kita semua orang berakal, tapi ilmu akal yang mereka asaskan, kaedah-kaedah yang mereka asaskan, mereka namakan sebagai takwil. Maka segala sifat-sifat ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah atau apa sahaja yang dikatakan bertentangan dengan logik akal, kaedah akal, akan perlu ditakwilkan. Kenapa perlu ditakwilkan? Kerana mereka tidak, semua umat Islam sepakat bahawa tidak boleh menolak ayat Al-Quranul Karim. Siapa tolak satu perkataan Al-Quranul Karim jadi kafir. Itu sekarang diijma'kan. Jadi bagaimana cara untuk selamat? Caranya adalah mereka kata, kami tidak tolak, cuma kami takwilkan, iaitu kami berikan makna yang lain kerana alasan-alasan yang kukuh pada dakwaan mereka. Okey. Soalan daripada saudara Wan Ashraf. Ustaz, takwil ni furu' atau macam mana? Takwil bukan furu'. Ramai orang kata takwil furu'. Takwil bukan furu'. Ni berkaitan dengan manhaj. Berkaitan dengan manhaj. Manhaj artinya apa? Salah faham bab satu kata-kata boleh takwil, dia akan bawa kepada masalah yang banyak. Jadi sebab itu tak boleh dikatakan sebagai furu'. Furu' ni dia satu masalah yang tidak melibatkan masalah yang lain, tidak melibatkan perbincangan yang lain. Tapi kalau dah buat manhaj bahawa semua yang bertentangan dengan logik perlu ditakwilkan, perlu dialihkan makna yang lain. Jadi asas kepada hukum itu ialah kepada logik akal, bukan kepada nas. Sebab itulah ahli kalam, mereka akidah yang mereka bawakan adalah akidah berasaskan kepada ilmu akal. Sebab tu minta maaf kalau saya bincangkan hatta termasuk ahli kalam yang paling dekat dengan sunnah wal jamaah, ketika mereka ingin berdebat dengan golongan Mu'tazilah, ahli kalam yang sebenar dan Jahmiyah sebagainya, mereka menggunakan kaedah tentang sifat Allah, sifat 20 lah, sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah berdasarkan akal. Jadi kenapa wajib di sisi akal, mustahil di sisi akal dan harus di sisi akal? Bukan wajib syar'i, bukan mustahil syar'i, bukan harus secara syar'i. Yang dimaksudkan dengan sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus bagi Allah itu ialah dari sisi akal. Kaedah yang digunakan ialah kaedah akal. Walaupun kita tak kata salah 100%, semua 20 sifat disebutkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, jelas tanpa syak. Tapi menerima 20 itu sahaja kerana apa? Kerana ianya bersesuaian dengan akal. Apa makna sifat 20 sifat yang diterima? Ialah sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim pada dasarnya, tak semua tapi dasarnya begitulah. Mana pada maknanya sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quranul Karim yang bersesuaian dengan ilmu akal atau ilmu logik, ilmu mantik ataupun ilmu kalam. Manakala sifat-sifat yang Allah sebut dan Nabi sebut namun tidak bersesuaian dengan ilmu akal, mereka namakan sebagai sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah. Sebab tu sifat-sifat, kalau sifat-sifat akliyah, sifat-sifat yang Allah sebut sesuai dengan akal, itulah sifat 20 sifat ataupun 7 sifat. Mana sifat ma'ani yang 7, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kemudian sifat-sifat yang lain, sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah dan sifat salbiyah, itulah sifat-sifat dokongan sebenarnya, asasnya kepada 7. Jadi sifat yang dikatakan logik, akal diterima. Jadi Allah tu maha mendengar, Allah melihat, Allah berkatakan sebagai itu pun dengan kaedah yang ada perbincangan detail lah. Jadi situ yang jadi masalah. Jadi sifat 7 sifat yang disebutkan ini adalah sifat yang dikatakan sesuai dengan akal, baru disuruh kita isbatkan. Manakala sifat-sifat yang Allah beritahu, Nabi beritahu tidak ada dan tidak sesuai dengan kaedah logik, mereka namakan sebagai sifat khabariyah.
Dan sifat khabariyah inilah mereka sifatkan, mereka kategorikan sebagai mutasyabihat. Sedangkan ayat Quran tidak maksudkan begitu. Mutasyabihat Quran tidak bermakna seperti mana yang mereka maknakan. Okey, saya harap jelas insya-Allah Puan Rohani. Ustaz, takwil furu' ataupun macam mana? Okey, dah saya jawab. Yang kedua, Ustaz, fahaman Jabariyah ni macam mana ciri-cirinya? Okey, insya-Allah Jabariyah, golongan Jabariyah adalah gerakan untuk melawan golongan Qadariyah. Kita bincang tadi Qadariyah yang menafikan qada-qadar. Jabariyah pula mengisbatkan qada-qadar. Tapi beza kat mana? Golongan Qadariyah menafikan qada-qadar dan mengisbatkan ikhtiar manusia. Manusia buat mengisbatkan kudrah manusia. Semua benda manusia buat. Allah tak masuk campur qada-qadar. Golongan Jabariyah mengisbatkan qada-qadar, menafikan ikhtiar manusia. Semua Allah tetapkan. Apa yang terjadi Allah tetapkan. Allah yang lakukan segala-galanya. Manusia ni hanya seperti bulu yang berterbangan ikut pada angin. Apa yang ke mana ditiupkan ke situ perginya. Jadi termasuk perbuatan manusia dinafikan ikhtiar daripada manusia. Jadi manusia mereka isbatkan qada-qadar dan menafikan ikhtiar. Lepas tu bab ini insya-Allah kita akan bincangkan minggu depan berkaitan dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai dua hukum. Hukum pertama hukum qada' apa yang Allah tetapkan yang dinamakan sebagai iradah kauniyah, dan hukum yang kedua hukum syarak yang Allah letakkan undang-undangnya tapi kita yang pilih untuk ikut ataupun tidak. Jadi kalau kita faham dua qada' hukum Allah, hukum kauniyah dan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, kita akan terselamat daripada golongan Qadariyah ataupun Jabariyah. Golongan Qadariyah mereka sangat mengagungkan sifat syar'iyah. Mereka ikut hukum syarak. Kita buat semua sekali. Allah tak takdirkan. Kan kita solat ke apa semua sekali ni, Allah kita buat segala-galanya bukanlah dengan hidayah Allah. Allah tak masuk campur langsung. Orang buat jahat sekalipun Allah tak masuk campur. Dia kita hukum syarak. Jadi golongan Qadariyah memang mereka ni sangat mengagungkan syariat. Tetapi mereka masalah akidah, bab ketaatan mereka bagus. Tapi bab akidah mereka menafikan qada-qadar. Golongan Jabariyah ini golongan paling banyak buat maksiat. Mereka banyak buat maksiat semua sekali, buat maksiat dan buat segala benda. Mereka dan mereka pada bab qada-qadar mereka dah paling banyak cerita tentang beriman dengan qada dan qadar. InsyaAllah saya harapkan apa yang saya sebut secara ringkas, apa yang saya sebutkan perbezaan yang ketara dua golongan ini harap jelas. Jadi dia berkaitan dengan mereka ni tidak boleh membezakan antara kehendak Allah yang berbentuk iradah syar'iyah dengan kehendak Allah berbentuk iradah kauniyah. Kehendak kauniyah apa yang Allah qadarkan, yang Allah tetapkan. Allah kata kun fayakun. Apa yang terjadi pada kita itulah yang Allah tetapkan. Ini kerja Allah. Tapi kita kehendak syar'iyah, hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hanya meletakkan undang-undang. Kita yang pilih untuk ikut atau tak ikut. Jadi kita dalam bab hukum syarak kita ada ikhtiar. Bab qada qadar kita terima saja apa yang Allah tetapkan. Sebab tu ikhtiar dalam bab syarak dan dalam bab perbuatan makhluk, af'alul ibad, perbuatan hamba ni ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Kita boleh pilih untuk ke kanan atau ke kiri. Kita boleh pilih untuk makan atau tidak. Kita boleh pilih untuk solat ataupun tidak. Itu pilihan ada pada kita. Namun apa yang kita pilih tadi dengan kuasa Allah. Allah yang bagi tenaga pada kita, Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan kemudahan pada kita. Kalau Allah kata tak boleh, tetap berada dalam qada-qadar Allah. Allah yang menciptakan. Itu akidah Ahlussunnah yang sebenar. Tapi golongan Qadariyah mereka mengatakan kita yang pilih, kita yang buat, kita yang cipta sendiri perbuatan kita. Allah tak masuk campur. Golongan Jabariyah kata Allah qada-qadarkan segala-galanya. Termasuk bukan sekat bab qada-qadar berkaitan dengan bab rezeki kita, bab kejayaan kita sebagainya, qada-qadar, bab sakit kita ataupun sihat kita, termasuk juga bab solat kita. Solat tak solat Allah dah tetapkan dah. Jahat, bunuh orang ataupun tidak, buat jahat atau buat baik, Allah dah tetapkan. Jadi kita ni hanya ikut pada Allah. Ini golongan Jabariyah. Iaitu mereka mengisbatkan iradah kauniyah Allah tapi menafikan iradah syar'iyah. Manakala golongan Jabariyah atau golongan Qadariyah mengisbatkan iradah syar'iyah Allah, menafikan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Harap jelas insya-Allah. Saudara Wan Ashraf.
Okey. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Kita dah masuk ke 10.55. Minggu depan InsyaAllah kita masuk pada hadis yang pertama. Kita memang subjek kita subjek tauhid lah. Subjek tauhid tapi daripada Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada soalan yang lain. Kita tutup saja sampai kita tutup dulu sampai sini saja. Okay, InsyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama dengan kita sehingga ke waktu ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita semua. Keberkatan pada umur kita, keberkatan kepada ilmu kita, keberkatan kepada kehidupan kita secara keseluruhannya. Dan semoga Allah SWT bimbing kita sehingga ke akhir hayat. Dan semoga Allah SWT masukkan kita ke syurganya dengan keridaan dan keampunannya. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama insyaAllah. Terima kasih. Barakallahu fikum.